Terima kasih Ustaz Zakaria. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam terus menjulang pendidikan negeri Sarawak. Bagi untuk kelas tahun 4, tahun 5 dan tahun 6, kita akan ada seminggu lagi untuk kelas ataupun belajar dari rumah. Minggu depan barulah untuk tahun 1, tahun 2 dan juga prasekolah. Jadi kepada pelajar-pelajar yang belum dapat pergi ke sekolah, sabar, teruskan usaha, terutama ada yang cikgu pesan dulu untuk memastikan semua pelajar tahun 4, 5 dan 6 wajib dulu menguasai fakta asas CP. Jadi hari ini kita sambung lagi ya. Sambung masih di bawah tajuk tambah dan tolak, tetapi yang tak akhir untuk tambah dan tolak. Besok insya-Allah kalau ada masa kita akan sambung lagi untuk ulang kaji tajuk keseluruhan pecahan dalam tajuk tambah dan tolak. Tapi hari ini merupakan tajuk yang boleh dikatakan suka bagi pelajar, tetapi sebenarnya untuk tajuk ini kalau kita dah menguasai daripada langkah yang pertama dulu hari semalam, saya rasa tajuk hari ini pun tidak susah sebab langkah dia sama juga. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk pecahan menambah sebarang nombor pecahan nombor bercampur yang penyebutnya tidak sama. Untuk tajuk yang ke-6, tajuk yang ke-6 di bawah tajuk pecahan. Okay, ini tajuk kita hari ini, tambah dan tolak yang melibatkan pecahan nombor bercampur. Semalam tambah dan tolak juga melibatkan nombor bercampur tetapi penyebutnya sama untuk semalam. Tapi hari ini kita akan belajar tajuk yang tidak, penyebut yang tidak sama. Ini latihan yang cikgu bagi semalam. Bagi yang ada kelas semalam, sila lihatlah latihan yang kita buat. Kita semak dulu apakah jawapan yang pertama nanti. Okay. Ini yang belajar yang penyebut sama. Okay. Soalan yang pertama. 4 1/6 tambah dengan 2 5/6. Okay. Ini soalan cikgu semalam. Langkah kita semalam adalah cikgu nak ulang balik, adalah mengasingkan nombor bercampur. Nombor bercampur tu terdapat nombor bulat, terdapat nombor pecahan. Jadi pada yang pertama itu ada 4 1/6. 4 itu adalah nombor bulat. Yang sebelah ini adalah 2. 2 itu adalah nombor bulat. Yang ini kita akan asingkan. Supaya mudah kita tambah 4 tambah 2. Itu langkah kita. Saya minta semua pelajar semalam buat langkah seperti ini. Okay. Kemudian kita akan tambah lagi dengan nombor pecahan. Okay. Nombor pecahan di belakang 1/6 tambah dengan 5/6. Jadi yang pertama kita selesaikan adalah 4 tambah 2. Okay. 4 tambah 2 jawapan dia 6. Yang kedua adalah nombor pecahan yang hitam itu. Yang hitam ni mudah sebab penyebut dia dah sama. Hari ini kita belajar sama juga seperti ini. Sama juga seperti ini tetapi penyebut dia tidak sama. Okay. Tidak sama. Okay. Jadi yang di belakang adalah 6/6. Okay. 6/6 tu nilai dia 1. Jadi langkah seterusnya adalah 6 tambah 1. Jadi jawapan kita adalah 7. Okay. Siapa jawab betul, kamu boleh beritahu di situ, cacat tu. Kamu betul, macam Jahirah dia dah buat 7. Okay, bermakna dia dah betul soalan pertama. Okay, kita lihat soalan yang kedua pula. Okay, soalan kedua adalah 7/8 tambah 7/3/8. Okay, langkah dia masih sama untuk pelajar. Saya tolak, tambah. Okay, kita asingkan. 2 tambah 7, tambahkan dengan nombor pecahan di belakang. Beza yang tadi dengan yang ini, nanti kita lihat. Langkah pertama kita selesaikan. Cuma beza dia di belakang ini 10/8. 10/8 itu adalah pecahan tidak wajar. Kita dah belajar yang pertama dulu. Pecahan tidak wajar. Okay, pecahan tidak wajar perlu ditukar kepada pecahan nombor bercampur seperti di atas tu. Pecahan nombor bercampur berarti dia
ada nombor bulat, ada nombor pecahan. Macam mana kita nak menukar 10 per 8 itu? Cikgu dah ajar dengan pelajar. Iaitu kena ingat. Dia ada 2 langkah. Tapi bagi tahap 2 sepatutnya lebih mudah kalau kita gunakan bahagi. 10 dibagi dengan 8. 10 dibagi dengan 8, jawapan kita adalah 1 bagi 2. Jadi 1 itu jawapan kita. Nombor bulat. Okay. 2 itu adalah baki tadi. 2 per 8. 2 per 8. Jadi 2 per 8. Okay, ingat kita masih ada lagi pecahan ni. Yang ini masih boleh, 2 per 8 ni masih boleh dipermudahkan. Okay, jadi 10 per 8 yang bawah ni, okay. 10 per 8 kita dah tukar menjadi 1 per 4. Okay, dah tukar menjadi 1 per 4. Sekarang kita dah boleh selesaikan. Nombor bulat tambah nombor bulat, 9 tambah 1. Jadi 10. Okay, 10, 1 per 4. Okay, itu latihan yang kedua semalam. Latihan yang ketiga. Okay, latihan yang ketiga, soalan yang ketiga. 3 per 9 tambah dengan 3 per 9. Langkah tetap sama untuk pelajar. Jangan lupa langkah tu. Pertama, asingkan nombor bulat. Kedua, asingkan nombor pecahan. Selesaikan nombor bulat. Okay. Nah, selesaikan nombor pecahan. Okay. Kita selesaikan nombor pecahan. Jawapan kita adalah 6. Sorry, yang itu tersilap. Ibu tukar lagi. Yang ini adalah 9. Yang itu adalah 9. Maaf, ibu tersilap di situ. Ya. Saya ulang balik. Cikgu ulang balik. Okay. Jadi 3 per 9 tambah 3 per 9. Jadi jawapan dia adalah 6 nombor bulat. 6 per 9 nombor pecahan. 6 per 9. Sebelum kita tambah, kita kena pastikan 6 per 9 itu masih boleh okay. Gunakan CP2. Okay. CP3. Okay. Kalau CP6 boleh gunakan 2. Tapi CP9 tak boleh. Kita gunakan CP3. 3 darab 2 di bawah ni. Bawah ni 9. 3 darab 3. Jadi jawapannya 6, 2 per 3. Okay. Nombor 4. Okay. Latihan nombor 4. Masih tambah. Yang ini. Okay. Biasa selangkah. Asingkan. Okay. Asingkan nombor pecahan. Okay. Aslan. Okay. Kita selesaikan. Kita selesaikan juga di sebelah. 6 per 4. Okay. 6 per 4 kena ingat. 6 per 4 itu adalah pecahan tidak wajar. Okay. Pecahan tidak wajar perlu ditukar ke nombor bercampur, bahagi. 6 dibagi 4, jawapan kita adalah 1 berbagi 2. Jadi jawapan kita adalah 1, 2 per 4. Penyebut masih sama di bawah ni. Pakai yang penyebut di sebelah ni. Kalau sini 4, sini 4. Jadi dia 6 dibagi dengan 4, bagi 2. 1 bagi 2, letakkan 4 di bawah. Okay, 2 per 4 ni masih boleh dipermudahkan. Jadi gunakan CP2. 2 darab 1, 2 darab 2. Jadi 1, 1 per 2. Letakkan pada bawah 6 per 4 itu. 8 tambah 1, 1 per 2. Okay, kita boleh selesaikan sekarang. Okay, selesaikan 8 tambah 1. Jadi 9, 1 per 2. Okay, jadi Miza, Nazahira, tengok. Okay, ini untuk soalan ataupun latihan yang cikgu bagi berkaitan dengan tambah. Okay, kita juga semalam belajar berkaitan dengan tolak. Ini cikgu belum buat tu. Okay, ini untuk tolak. Untuk tolak sama je langkah dia. Tengok 4, tolak 2. Kalau tadi 4 tambah. Bila kerana ini tolak, maka sini pun tolak. Yang belakang masih sama.
Okey, 4 tolak 2, 2. Selesaikan 1/6. Jadi jawapan dia adalah 2, 1/6. 1/6. Ini cikgu dah jawab. Okey, tengok soalan yang ke-6. Ya, langkah sama. Okey, 7 tolak 3. Ini yang cikgu nak ingatkan kepada pelajar. Selepas tolak antara pecahan dan nombor bulat, mesti ditanda simbol tambah. Okey, di belakang mesti tolak. Okey, 7/8 tolak 3/8. Okey, kita selesaikan nombor bulat. 7 tolak 3 adalah 4. Yang kita selesaikan 7 tolak 3, okey, pun 4 juga. Okey, jadi jawapan dia adalah 4/8. Okey, 4/8. 4/8 perlu dipermudahkan. Gunakan CP 4/1, 4/2. Jadi jawapan kita adalah 4, 1/2. Okey. Kosong tu dah terletak di situ. Baik, tak apa. Selesaikan 6 tolak 3. 3/9 tolak 3/9. Okey, selesaikan 6 tolak 3 adalah 3. 3/9 tolak 3/9, jawapan dia adalah kosong. Okey, jadi 3 tambah kosong adalah 3. Okey, jadi soalan terakhir di bawah tajuk tolak. Okey, tengok. Yang ini nanti sama dengan yang akan kita belajar. Cuma beza dia bawah ni 4, sini 4. Hari ini kita akan belajar yang tidak sama. Itu je beza hari ini. Okay, langkah dia tetap sama. 6 tolak 2 tambah 1/4 tolak 3/4. Kita selesaikan nombor bulat. 6 tolak 2, 4. Tak tambah. Yang belakang 1/4 tolak 3/4. Memang tak boleh. Yang ini tak boleh ditolak. Jadi oleh kerana dia tak boleh ditolak, jadi kita kena pinjam. Pinjam dari 4. Kita pinjam dari 4 1, tinggal 3. Jadi 1 yang kita pinjam semalam dah diberitahu. Nilai dia adalah pecahan nilai 1. Ambil penyebut di atas. Penyebut di atas adalah 4. Yang maka kita akan buat 4/4. Okey, turunkan. Okey, tambah dulu. Turunkan 1/4 tolak 3/4. Okey, ini cara dia. Okey, sekarang 1/4 tolak 3/4, dia akan meminjam dari 4/4. Jadi, ini kita selesaikan. Okey, yang ini kita selesaikan dulu. Okey, jadi 3 tambah 5/4. Sebab dia dah meminjam. Okay. Yang ini 4 tambah 1 jadi 5. Okey, kemudian barulah boleh ditolak dengan 3/4. Jadi jawapan kita adalah 3. 2/4. Jawapan boleh dipermudahkan lagi. Jadi jawapan dia 3/2/1. Okey, selesai latihan kita semalam. Tahniah kalau kita betul semua bahawa anda adalah pelajar yang telah menguasai kemahiran ini. Tapi yang belum, kita akan teruskan tajuk yang sama, cuma beza dia yang berwarna hijau yang cikgu letak di bawah. Tambah tolak yang melibatkan nombor pecahan, nombor bercampur tetapi penyebut dia tidak sama. Ini dia. Sama, langkah dia sama seperti yang kita buat semalam. Pertama, asingkan nombor bulat. Yang kedua, asingkan nombor pecahan. Langkah dia sama. Okey, tak ada masalah. Okey, langkah yang kedua,
Okay, ini kena ingat sebab lepas ni cikgu akan beri latihan yang sama. Langkah kedua, kita selesaikan nombor bulat. Okay. Yang belakang ni kita tak boleh tambah. Okay. Kita tak boleh tambah. Kenapa tak boleh tambah? Sebab 3 dan 4. Jadi dalam CP 3 dan 4, ni yang kita dah belajar dulu. Latihan yang ketiga dulu. Pecahan yang ketiga kita belajar. Okay. Dalam CP 3 dan 4, yang sama jawapan dalam CP 3 ada jawapan 12. Dalam CP 4 pun ada 12. Paling dekat lah. Okay. Jadi 3 ni yang atas ni, cikgu tengok yang cikgu gerak tu, 3 ni. Dalam CP 3, 3 darab berapa dapat 12? Tentulah 3 darab 4. Kalau 3 darab 4, atas pun darab 4. Jadi 4 darab 1, jawapan dia 4. Okay, tengok, pergi belakang lagi, 1/4 menjadi 12 di bawah. 4 menjadi 12. 4 darab berapa dapat 12? Tentulah 4 darab 3. Maka di atas pun darab 3. 3 darab 1 adalah 3. Sekarang kita dah lihat penyebut dia dah sama. Yang kita belajar semalam ni. Penyebut dah sama, tak ada masalah. Dia boleh diselesaikan. Jadi 6 tambah, yang belakang ni kita tambah saja. 4 tambah 3, 7. Okay, 7 per 12. Okay, jadi jawapan, ini yang kedua kita belajar. 6 tambah 7 per 12. Okay, ada 7 per 12. Ada nak tanya? Ada masalah yang ini? Ada yang nak tanya? Dah faham? Adi faham? Adi masih makan? Pik faham? Faham, cikgu. Faham. Makan, Apik? Faham, Pik? Faham. Apik? Faham, sebab kita akan buat lagi. Yang ini tadi, jawapan dia dah tetap. Ada jawapan nanti perlu ditukar. Iaitu yang kita kena. Dia langkah yang pertama lah yang masih mudah. Okay, langkah yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Tengok. 3, 4 per 8 tambah 2, 1 per 4. Okay, langkah pertama masih sama. Asingkan nombor bulat. 3 tambah 2. Antara tak tambah. Okay, salin nombor pecahan. Nombor pecahan di atas tu 4 per 8. Nombor di atas 1 per 4. Simbol dia tambah juga. Okay. Selesaikan nombor bulat. 3 tambah 2. 3 tambah 2. Sami. Sami Iman berapa Sami? 3 tambah 2. Mana Sami Iman ni? Tak ada suara. Okay. Safia. 3 tambah 2 berapa Safia? Yang merah ni. 5. 5. Jauh suara. Jauh suara. Sami 3 tambah 2 adalah 5. Selesaikan yang merah ni dulu. Okay, sekarang kita nak selesai yang hitam. Yang hitam tu tak boleh ditambah. Kenapa tak boleh ditambah? Sebab penyebut dia tidak sama. Okay, cuba kita lihat CP 8 dan CP 4. Ini yang cikgu kata dalam matematik dia memerlukan pelajar yang hafal CP. Okay, dalam CP 8, okay, dalam CP ya, jawapan betul lah. Dalam CP 8, okay, kita baca jawapan. Jawapan pertama 8 darab 1 adalah 8. Okay, tengok dalam CP 4, ada tidak 8? Ada. 4 darab 1 tak ada. Maka kita akan pilih 8. Pilihlah 8 penyebut dia. Okay, sebab dalam CP 8 dan 4 penyebut yang sama adalah 8. Jadi kita pilih 8. Jadi erti dia pelajar mesti tahu CP. Okay. Sekarang yang di depan ni 8. Kalau dia dah bawa atas tak perlu tukar. Dia sama. Dia sama.
Tapi yang di belakang 4 menjadi 8. 4 dah dapat 8. 4 darab berapa dapat 8? 2. Ni. Adi nak jawab. 4 darab berapa dapat 8? Tentu 8 darab 2. Ni kan 4 darab 2. Maka atas pun darab 2. Berapa jawapan di atas? 2. Kalau kita kata darab 2, 2 darab 1 tentulah di atas dari 2. Sekarang boleh selesai ke tidak di belakang? Boleh. Boleh diselesaikan tidak di belakang? Boleh. Kenapa dia boleh? Penyebut sama. Kenapa dia boleh? Ya, ingat kalau penyebut dia sama dia boleh. Yang atas ni mula tak boleh. Sekarang penyebut dia sama boleh. Kita boleh tambah saja. Jadi 5 tambah 6. berapa di belakang? Berapa di belakang? Berapa di belakang? 6. 6 per 8. 8. Okey. Itu jawapan kita. Okey, 6 per 8 masih boleh dipermudah atau tidak? Boleh. Masih boleh Masih. dipermudah. Masih. Berapa? 6 per 8 Berapa? kalau dipermudah. Apa jawapan dia? 1 per 2. 3 per 4. Gunakan CP 2. 2. Gunakan CP 2. 2 darab 3, 2 darab 4. Jadi jawapan dia 5, 3 per 4. Okey, seterusnya. Okey, contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. 4, 3 per 6 tambah 4, 2 per 4. Okey, cikgu bagi 30 saat. Cuba buat langkah pertama dulu. Ambil kertas, tulis. Dah? Ni senang saja ni. Langkah pertama ni senang. Sudah? Siapa nak jawab? Sebut dengan cikgu langkah pertama. 4 tambah 4 tambah 3 per 6 tambah 2 per 4. 2 per 4. Okey, bagus. Betul lah. 4 tambah 4 tambah 3 per 6. Okey, per 4. Okey, langkah ketiga. Jangan selesai dulu. Langkah ketiga, yang pertama, 4 tambah 4. 4 tambah 4. 8. Okey. Yang belakang boleh buat ke tidak? Yang pecahan tu boleh diselesaikan atau tidak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Penyebut sama. Penyebut tak sama. Okey. Okey, tengok CP 6 ingat. Tengok CP 6. Jangan tengok CP 4 dulu. Yang besar kita ambil. Okey, kita baca CP 6. Jawapan pertama adalah 6. Jawapan pertama adalah 6. 6. Okey, CP 6. Lepas 6, 12. 12. Okey. 12. Ada tidak dalam 4? Ada. Ada tidak dalam 4 baru? Ya, jadi kita pilihlah. Ada. Pilihlah 12. Pilihlah 12 sebab dia ada. Kita tengok CP besar dulu. Pertama 6 tidak ada dalam 4. Yang kedua 12. Okey, ada dalam CP 4. Maka kita pilih 12. Sekarang 6 ni dah menjadi 12. Macam mana 6 boleh jadi 12? Darab 2. Darab 2. Kalau darab 2, atas pun darab 2. Berapa jawapan dia? Berapa jawapan dia? 6. Okey, sekarang yang belakang. 4 menjadi 12. Darab berapa? 3. 3. Atas pun darab 3. Ingat, kalau bawah darab 3, atas pun darab 3. Berapa di atas? 6. 6. Okey, senang kan? Sekarang dia dah dapat diselesaikan. Okey. 9. Beri jawapan dia mula. 9. Dia mula dulu. Kita ikut lah. Kan, siapa 6, mula? 12. 6. 1. Nilai 1. Okey, 8 tambah 12 per
12. Ini langkah niat pelajar. Walaupun kita tahu 12 tu 12 tu satu, tapi kita kena ikut langkah. Okey, jadi jawapan kita adalah 8 tambah 1. Jadi jawapan dia adalah berapa? 9. 9. 9. Pandai tu. Okey. Ingat dah, langkah kita masih sama dari mula tadi. Okey, kita tengok contoh yang keempat. Kalau tadi, kalau ini tadi jawapan kita melibatkan nilai 1. Sekarang ni, dia akan lebih nanti. Okey. Cuba buat dulu. Cuba buat, tolong beritahu cikgu apa jawapan awak. Cikgu bagi berapa minit saja. 1 minit. Cuba selesaikan dulu. Dah? Langkah pertama, ikut langkah. Cikgu tak sebut, cikgu akan tayang saja. Dah buat? Betul. Kalau ikut yang ini, betul-betul. Itu langkah kedua. Okey, itu langkah pertama. Okey. Nak jawab? Jawapan kita. Masalah tak apa, kita belajar. Yang penting sebut. Jahirah. Apa? Tak, terus jawab Jahirah. Bukan penyebut dia. Saya nak jawapan tak akhir nanti. Nur Anissa, boleh ulang cikgu? Yang mana satu yang nak yang diulang? Dah? Okey, langkah pertama dah selesai. Langkah kedua, okey. Ingat tak? Ni langkah kedua. Tengok 9 dan 6 dalam sepes yang besar kita baca. Sepes 9. Cikgu baca sepes 9 untuk pelajar. 9, 18, 27. Okey, cikgu baca saja. 36, 45, 54, 63, 72, 81. Awak pilih yang mana satu. Sudah? Okey, langkah kedua saya rasa pelajar dah boleh. Kita akan pilih 18. Ada yang tulis 18. Okey, Aziz pilih 18. Okey, tukar. Terus Aziz kah? Yang buat 18 tadi bagus. Okey. Mesti letak di atas tu sekarang jawab. 6 menjadi 18, 9 menjadi 18. Alright, pun 18. Sudah? Berapa di atas ni? Berapa di atas? Sebut dengan cikgu, 18. 18 di atas. 12. 18. Okey. 15 dan 10. Yang pertama 15. Okey, bagus. Yang kedua 12. 12. 12. Bagus. Okey, selesaikan. Betul. Siapa yang air tu? Kenapa 9? 9 tu dah. Okey, 9 tambah. Okey, yang kedua per 18. Berapa di atas? 27. 27 per 18. Okey, itulah jawapan kita. 27 per 18 ni apa ni? Pecahan tawajah. 27 per 18 tu apa tu? Pecahan tawajah. Pecahan? Okey, tukarkan. Tukarkan, beritahu cikgu apa jawapan dia. Bagi boleh. Berapa jawapan dia? Kalau kita tak pandai yang ini, cikgu akan ulang nanti. Besok kita ada permudahkanlah. Bukan pemudah. Bahagi. Atas lebih besar daripada bawah.
Tak pandai bahagi, cikgu ada ajar kaedah kedua dulu. Tukarkan kepada nilai 1. Sama dengan 18 per 18 tambah. Berapa lagi depan 27? Ada dulu. Siapa yang tak pandai bahagi. Tapi bahagi ni mudah ni. 18 darab 1, 18. 18 darab 2, 36. Macam itulah. Siapa nak jawab? Dia 6. Kalau tidak, cikgu kena tunjuk nilai 1 lagi nanti. Halo. Miza. Nurul Arina, Adi, berapa jawapan? Alif, Asraf. Bahagikan. Bahagikan dah ada nak turun tu tadi, tak jadi. Baru dia tunggu awak jawab. Tak jadi lagi. Berapa? Siapa nak jawab? Tak dapat? Cikgu, jap. Okay, nanti cikgu ulang balik. 9/3. Bukan yang ini. Berapa jawapan dia? 3/9. Mestilah 1 dulu kan? Macam mana boleh 3/9? Cuba bagi. Cikgu belum sedia. Belum sedia untuk tunjuk tu tadi. Nanti cikgu ulang balik kalau macam itu. Menukar pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur. 1/5. Okay. Tengok. Siapa nama yang ini? 9/3. 9/3. 1/2. Jangan pemudahkan. Okey, baiklah nanti kalau macam tu ini kelemahan awak. Awak tak pandai. Jawapan dia adalah 1. kita bagi 27 dibagi dengan 8. Cuba awak buat, nanti cikgu tunjuk. Sekarang cikgu tak boleh tunjuk. Sebab cikgu dah sedia tu. Okey, jadi jawapan dia Nur Zahirah ni betul. 1/2 saya tengok. Okey, kita pemudahkan 1/2. Okey, nanti cikgu ulang baliklah cara menukar ni. 9 tambah 1/2. Jadi jawapan dia adalah 10/2. Okey, bermakna dari sini cikgu dapat tahu bahawa pelajar belum menguasai ataupun belum dapat menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Okey, nanti cikgu tunjuk sekejap, ulang balik apa yang kita belajar. Tak apa, nantilah. Okey, sekarang latihan pada awak. Boleh buat? Ini latihan mudah yang pertama. Niza, Maizatul, Hazikah, Hafiq, Farisa, Ryan, Azmal, Emisa, Aranik. Boleh cuba tu. Jadi, tidur di masa makan. Okey, langkah pertama. Cikgu dah tolong. Langkah kedua. Tambahkan. Cari penyebut yang sama. Ni langkah kedua. Penyebut dia adalah 6. Okey. Dia dah bertukar. Selesaikan langkah ketiga. Okey. Jadi jawapan kita 6, 5/6. Okey, ini mungkin semua pelajar boleh buat. Cuma yang tadi apabila melibatkan pecahan tak wajar. Okey, latihan yang kedua. Yang kedua ni yang melibatkan pecahan tidak wajar. Langkah pertama. Sebut saja kalau boleh.
Kalau rasa boleh buat latihan pertama, langkah pertama, sebut. Sudah? Sapia, boleh sebut Sapia? Apa awak nak tulis? Sapia. Mana Sapia ni? Lima belas. Bukan, jangan jawab dulu. Sebut dulu langkah kita. 2 tambah, macam itulah. Sebut Sapia, boleh? Langkah pertama. Tunggu cikgu, apa? Sebut saja, tak payah jawab. Tak payah jawab habis. Langkah pertama. Adi. Sapia masih dia kata tunggu. 2 Mana, Adi? tambah 3 tambah 2/5 tambah 3/5. Mana ada 5 di atas tu? 2/3 tambah. Ini langkah pertama. Sapia sebut saja macam ni. 2 tambah 3 tambah 2/3 tambah 3/5. Okey. Langkah kedua, dia tak boleh diselesai di belakang. Ya, ini boleh. 5, kita pilih penyebut dia 15. Okey. Dalam sepel 3, dalam sepel 5 yang sama adalah 15. Okey, kita isi di atas. Okey, kenapa dia jadi 10? Kenapa dia jadi 9? 3 darab 5. Bermakna 2 darab 5, 10. 5 darab 3, 3 darab 3, 9. Jadi jawab kita, ni balik kepada yang ini. Ini yang cikgu kata tadi. Pecahan tidak wajar. Okey, pecahan tidak wajar 19/15. Macam mana nak tukar dia? Bahagi. Siapa tak pandai bahagi, nanti cikgu tunjuk lagi. Cikgu akan tunjuk. Kita terpaksa buka balik buku yang lama. Okey, 15 darab 1, 15. Baki 4. Baki 4. 15 darab 1, 15. Baki dia 4. Jadi 1 ni nombor bulat. Okey. Kita tambah. Jadi jawapan kita adalah 6, 4/15. 6, 4/15. Okey. Cukuplah untuk tambah. Sekarang kita pergi tolak. Tolak tetapi nombor di bawah dia pecahan yang melibatkan penyebut dia tidak sama. Ini contoh. Dia sama. Untuk belajar sama langkah seperti tambah. Cuma olahan saja kita ubah. Langkah pertama tolak. Yang ini jangan lupa, ini tetap tambah. Sebab mengasingkan nombor bulat dan nombor pecahan. Okey, langkah kedua, tengok, selesaikan 2. Di belakang tak boleh. Kenapa tak boleh? Penyebut dia tak sama. Dalam sepel 3 dan 4 yang sama adalah 12. Okey, di atas isi. Sekarang boleh tolak. Ini tolak, tadi tambah. Okey, sekarang ni tolak. Bermakna olahan dia tolak. Okey, 2 masih tambah 1/12. Jadi jawapan dia adalah 1/2, 1/12. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Tengok langkah pertama, 2 tolak, 3 tolak 2. Tambah. Okey, tambah 4/8 tolak. Itu beza dia. Tolak 1/4. Okey, selesaikan. Yang belakang tak boleh selesai. Okey, ini 1. Tambah. Belakang. Sepel 8 dan 4 apa yang sama? 8. Ni yang kita tadi buat tambah tadi. Tapi sekarang ditolak. Di sini 4. Di sini 2. Tolak. Okey. 1 tambah 2/8.
Okey, 2/8 masih boleh dipermudahkan. Ni dia. Okey, jadi pemudahkan dapatlah 1/4. Okey, contoh yang ketiga. Yang ini yang lihat betul-betul lah sebab yang ini melibatkan yang tidak boleh ditolak. Okey, 7 tolak 5. Langkah pertama masih sama. Tambah 3/6 tolak 7/9. Seterusnya 7 tolak 5 kita boleh jawab 2. Tambah. Tetapi yang belakang ni penyebut dia tak sama. Cari dalam sifit 6 dan 9. Yang sama adalah 18. Okey, tukar. Apa yang kita lihat? 2 tambah 9/18 tolak 14/18. Apa yang kita jumpa? Boleh tolak ke tidak? Tak. Boleh tolak ke tidak? Pinjam. Tak boleh. Kalau tak boleh, kita kena Pinjam. itu kena ingat. Yang ini penting. Okey, kita pinjam dari 2. tinggal 1. 1. Kita pinjam berapa? 1. 1 itu tengok atas ni. Berapa di atas ni? Di atas ni, yang tengok gerak ni. Berapa ni? 18. Kita buat 8. Kita buat 18. Nilai dia 1. 18/18. Nilai dia 1. Letakkan 9/18 di bawah. Ini bawah ni. Yang ini tadi. Yang tak boleh tolak tadi. Yang ini tak boleh tolak tadi. Sekarang dia. Sebab itu dia ada tanda tambah. Dia pinjam. Selesaikan yang ini dulu. Selesai. 1 masih kekal. 18 tambah 9 adalah 27. Okey, 18 tambah 9 adalah 27. Okey, yang ini dah selesai. Baru dia boleh ditolak dengan 14/18. Sekarang dia boleh tolak. Bila dia boleh tolak, tolaklah. Okey, jadi 27 tolak 18. Itulah jawapan dia 13. Jadi 1 masih kekal, tengok langkah, ikut je urutan. 1 tambah 13/18. Jadi jawapan akhir ini tak boleh dipermudah lagi. Inilah jawapan dia. Okey. Latihan. Cuba buat. Sebelum cikgu bagi kerja rumah, ini latihan. Okey. Cikgu pandu. Langkah pertama. Faham kan? Langkah pertama. Nombor kita asingkan. Okey. Asingkan. Ini langkah pertama. Langkah kedua. Tolak. Yang merah tu. Tolak. Langkah kedua. Yang hitam pula. Hitam tak boleh. Sebab penyebut dia tak sama. Baca sifat 4. Yang besar. 4. Jadi dia ada dalam 2. Jadi kita pilih 4. Kita pilih 4. 4 di belakang ni tak perlu tukar. Dia sama. Ini je tukar. 1/2 menjadi 4. Jadi 2 darab berapa dapat 4? 2 darab 2. Dua. Yang ini salin. Boleh tolak tidak sekarang? Boleh tolak tidak sekarang? Boleh. Jadi jawapan kita. Apa jawapan kamu? 1/4. Jawapan akhir. Boleh lihat. 3 1/4. 3 1/4. Okey, salah sorry. Cikgu sini 3. 1/4. Okey, situ adalah 3. Sini pun 3. Ya.
Ya, ni yang tadi. Jadi jawapan dia adalah 3/1/4. Ya. Okey, latihan kedua. Ni yang meminjam. Ini yang meminjam, yang tak boleh tolak. Ni saya boleh buat. 8 tolak 5. Tambah. Asingkan. Okey. Boleh? Boleh kan? Selesaikan yang merah. 3. 4 dan 6. Saya pilih 4 dan 6. Baca saya pilih 6 yang besar. 6, 12, 18. Kita tengok bila kita sebut saya pilih 6. 6 tidak ada dalam 4. 12 ada dalam 4. Maka kita pilih 12. Sebab dalam saya pilih 6 ada 12. Saya pilih 4 pun ada 12. Jadi kita pilih 12. Jangan buat, ada orang buat 24 besar sangat. Kita pilih yang paling kecil. 24 pun tak salah tapi berat. Berat maksud cikgu kita kena pemudahkan. Okey. Di Putra dah hilang dah. Okey. Jadi ni darab 6, 4 darab berapa 12, 4 darab 3. 6 darab berapa 12, darab 2. Jadi sini 10. Apa yang kita lihat di situ dia tak boleh ditolak. Ingat apa tadi? Kalau tak boleh tolak, pinjam dari 3. Tinggal 2. Pinjam dari 3, tinggal 2. Tengok penyebut dia 12, kita letaklah 12/12. Sebab ni 1, tetap 1. 1/1 pun tetap 1. 8/8 pun tetap 1. Sebab itulah kita pilih 12 di atas supaya dia mudah ditambah nanti. Okey, tambah. Yang belakangnya 9/12 tolak 10/12. Yang ini kita tambah. Okey, 12 tambah 9 jadi 21. Jadi 2 21/12. Baru boleh ditolak dengan 10/12. Okey, jadi jawapan kita adalah 2 11/12. Itu mudah. Okey, cikgu bagi latihan untuk pelajar. Latihan. Libatkan kedua-dua sekali. Soalan dia sama, tengok. Yang ini sama tapi sebelah ini yang warna coklat tu tambah. Yang warna hijau itu tolak. Tapi soalan dia sama. Nombor dia sama. Okey, cikgu bantu pelajar. Masih. Sana pun boleh sama. Tengok beza dia. Apa beza dia? Kalau ini tambah, ini tambah. Kalau ini tolak, ini tolak. Okey. Di sini kita tak tambah, di sini tetap tambah. Ingat tadi. Okey. Di belakang kita salin, di belakang pun kita salin yang tolak. Dia sama. Apa beza dia? Simbol ataupun operasi dia. Ini tolak, sini tambah. Okey. Sekarang kita nak selesai. Ini 6, sini tolak. Kalau 4 tolak, sini 4 tambah 2, 6, sini 4 tolak 2. 2. Tapi perkataan tambah ni masih kekal lah, yang di tengah-tengah ni masih kekal. Okay, sekarang yang ini tak boleh tolak, tak boleh tambah. Yang ini pun tak boleh tambah. Okay, kita pilih 24. Sini pun 24. Masih sama. Okay, cuma beza dia tolak dan tambah saja. 8, dalam CP 8. Berapa jadi 24? Darab 3 kan? Darab 3, atas darab 3, 12. Sini pun 12. Langkah dia sama. 6 darab berapa? 24. Darab 4. 4 darab 5, 20. Maka sini pun 20. Apa beza dia? Okay. Beza dia olahan saja. Okay, saya nak tunjuk yang tambah dulu. Yang tambah, bukan tolak dulu. Okay, tambah, kita tambahkan. Okay. Kita tengok dia tambah. Yang ini dah lebih. Melebihi 24. Apa maksud dia tadi? Nilai 1. Kita tukar nilai 1 atau kita bahagi. 32 bagi 24. Okay, 24 darab 1. 24. Baki dia 8.
8 kan baki. 8/24 dipermudah. Ini cikgu akan tunjuk nanti. Sebab saya tengok pelajar tadi lemah dalam ini. Menukar pecahan tak wajar. Okay, kita selesaikan yang ini. 7 1/3. Okay, kita pergi kepada tolak pula. Tolak tengok. Dia tak boleh ditolak. 12 tolak 20 tak boleh. Okay, dah dia pinjam. Itu je beza dia. Ini soalan yang susah cikgu kata. Soalan yang meminjam. Soalan yang melebihi nilai. Nilai saat ini. Ni kita tambah macam tadi. Salin balik yang ini. Okay, tambah dulu yang ini. Jadi sini adalah 36. Tolak dengan ni. Jadi jawapan dia adalah sebelum kita nak jawab ni, kita pemudahkan dulu. Kenapa jawapan dia 1, 2/3? Sebab dipermudah. Gunakan CP 8. 8/2, 8/3. Okay, nanti cikgu tunjuk yang itu balik. Kita kena ulang balik dalam membuat pemudah dan menukar pecahan tak wajar. Tapi sebelum itu, kerja rumah pelajar. Cikgu tak bagi banyak. Besok kita akan ulang. Salin dulu. Sudah salin? Salin latihan dulu. Kerja rumah. Cikgu bagi tak banyak hari ni. Sudah? Dah. Semua latihan yang cikgu bagi yang melibatkan meminjam dan juga melebihi daripada 1. Dah salin? Soalan dia sama je, sama. Dah. Tapi nilai dia. Okey. Cikgu ulang balik untuk kerja. Cikgu terpaksa cari pecahan yang pelajar lemah tadi. Minggu ke-3 kalau tak silap cikgu. Cikgu, kerja rumah tadi saya belum sempat salin, cikgu. Belum pas salin. Nanti ya, sekejap. Jadi cakap sudah. Sekejap cikgu nak ulang balik. Ni yang kita dah belajar dulu. Ingat kenapa pelajar tak boleh buat dulu? Okay, cikgu nak ajar bagaimana menukar pecahan nombor bercampur kepada tak wajar. Okay, ni kita dah buat jenis-jenis pecahan dulu kan. Pecahan tak wajar adalah pecahan yang lebih besar. Ini yang lebih besar. Okay. Ni kita dah buat. Cuma cikgu nak terangkan pada pelajar adalah bagaimana dia ditukar kepada yang kelemahan pelajar tadi. Setara darab ni semua dah tahu tadi. Pecahan termudah. Okey. Apa dia pecahan termudah? Okey. Katalah jawapan kita ini nanti. Okey, kita tukarkan dia menjadi 1/3. Okey. Ni menjadi 1/3. Macam mana dia buat tu? Langkah dia. Ni cikgu nak tunjukkan. Okay, gunakan CP 2. Bahagi. Itu maksud dia. Bahagi. 4/6 tukar. Bahagi. 2 darab. Bahagi. Kalau kita bahagi dengan 2, bermakna bawah dan atas pun dengan 2 juga. Okay, jadi jawapan dia 2. 4 darab 4 dibagi 2 dapat 2. 6 dibagi 2 dapat 3. Itu yang kita dah belajar. Yang ini tadi. Tengok yang ini. Gunakan CP 2. Okey. 2 darab 18. 2 darab 3. 2 darab 9. CP2 dah tak boleh. 3 tak boleh dibagi dengan 2. Tapi dia boleh dibagi dengan 3. 3 darab 1. Bawah boleh 3 juga. 3 darab 3. Jadi jawapan kita adalah 1/3. Ini dah belajar, ingat. Sebab saya tengok tadi, ramai pelajar nilai 1 tak ada masalah.
Apa saja yang mana paling besar tetap 1. 18 per 18 pun tetap 1. Itu yang tadi. Ni. Yang ini yang cikgu nak tunjuk dengan pelajar. Pecahan nombor bercampur. 3 nombor bulat, 1/3 nombor pecahan. Menukar. Okey, ulang kaji. Bagaimana cara kita menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur? Ini mungkin tidak ada masalah. Okay. Dia menjadi 1/5/7. Macam mana langkah dia? Ni dia langkah dia. Okay. Langkah pertama, siapa yang tak pandai bahagi, ingat kata cikgu dulu. Cara satu, kita gunakan kaedah nilai 1. Ini kaedah nilai 1. Kita tengok dia penyebut dia 7 juga atas. 1 ni nilai ni 1. Tambah. Okey. Berapa lagi? 7 tambah berapa lagi dapat 12? Tentulah 5. Jadi jawapan ni 1. Ini 1. Ini 5/7. Jadi jawapan ni 1/5/7. Siapa tak pandai bahagi, nasihat cikgu gunakan kaedah ini. Okey, seterusnya cara 2. Cara 2 menggunakan bahagi. Ni. Macam mana dia bahagi? 12. Apa tu? Okey, 12 dibagi dengan 7. Okey, 7 darab 1, 7. Tolak dia 5. Pusing jam. Okey, 1 dulu. Atas dulu Taki 5 letak atas. Pembagi dia 7. Bawah ni 7. Maka letak 7. Letak 7. Itu kelemahan saya tengok pelajar tadi menukar yang ini. Okey. Nombor bercampur kepada tak wajar. Ini tak ada Arab. Okey, ini cara dia. Darab 1 darab 4, 4. Okey. Kemudian ni tambah. Kita tambah. Okey. Tak bawah. Ini dia 4 ni. 4 di atas ni. Tak bawah. Jadi 1 darab 4, 4. Tambah 3, 7. Okey. Jadi jawapan dia 7/4. Ni yang kita dah belajar. Mudah. Okey. Gunakan CP 2. 2 darab 6. 2 darab 8. 2 darab 3. 2 darab 4. Okey, jadi jawapan dia 3/4. Ni yang kita dah belajar, cikgu tak tunjuk. Okey, faham Okey, ada yang minta salin lupa tadi. Tak habis tadi, cikgu tunjuk balik. Soalan. Salin balik ni dia. Siapa tadi yang belum salin tadi? Okey, salin dulu. Okey, belum siap tadi, salin. Jadi besok kalau tidak awal pagi seperti ini. Okey, kalau tidak ada orang awal pagi, cikgu akan terangkan jawapan ni awal pagi besok. Dan kita buat ulang kaji dari tajuk 1 sehingga tajuk 6 hari ini. Okey, jadi saya rasa itu saja daripada cikgu. Ada nak ditanya? Ada nak tanya? Tak ada. Ada. Apa yang tak ada? Yang bawah tu tengok. Tolong baca yang bawah tu. Jangan lupa. Positif. Lagi sekali. Jangan kuasa itu. Okey. Okey, itu sajalah untuk pelajar. Kita jumpa lagi.